In an interview with Time magazine earlier this month, Prime Minister Anwar Ibrahim revealed that he had invited PAS to be a part of the unity government. Since then, several politicians have commented on the matter. A political analyst that Kini TV spoke to said the invitation to PAS could have been done in an effort to strengthen Malay support for the government. Pada kerajaan perpaduan ini mereka menghadapi masalah iaitu kurangnya suara yang mewakili segmen pengundi Melayu. Menyebabkan polisi-polisi yang dikemukakan ataupun tawaran-tawaran yang dikemukakan, insentif yang dikemukakan oleh kerajaan biasanya akan tampil yang akan sedikit berlaku bising. Suara mereka ini datang daripada yang dikemukakan oleh segmen pengundi Melayu. Kalau saya melihat perkara ini memang menguntungkan kepada Ibrahim kerana pernyataan PAS, pertama sekali kalau kita lihat dalam konteks politik negara, dia akan mengukuhkan suara Melayu yang saya nyatakan tadi, yang diwakili oleh PAS, yang dibawa oleh PAS untuk mengukuhkan kerajaan perpaduan. Yang kedua, mengharmonikan semula hubungan yang mungkin dikatakan dingin di antara dua tokoh besar ini, iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dalam keadaan ini bagi saya kemelut politik di antara dua tokoh ini akan memberikan perbezaan dan juga suasana yang berbeza berbanding sebelum ini. Meanwhile, political analyst Dr. Awang Azman Awang Pawi said the Prime Minister's invitation showed Anwar's willingness to work with the opposition for political stability. Betapa besarnya jiwa Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim untuk terbuka untuk memastikan kestabilan politik dan kepentingan rakyat itu lebih diutamakan daripada berpolitik sepanjang masa. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti apabila pelawaan tersebut didambakan kepada PAS, maka PAS perlu mengikut dasar dan prinsip kerajaan perpaduan. Misalnya apa-apa dasar tindakan, program, aktiviti kerajaan perpaduan itu perlu didukung dengan baik. Bukannya asyik mengkritik tanpa asas yang kukuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti ada formula ataupun syarat tertentu untuk memastikan gerombolan PAS ini menyokong kerajaan perpaduan ini cara berterusan. Ataupun untuk diterima kerajaan perpaduan tu secara cara semula jadi tu barangkali suka berlaku, tetapi barangkali PAS menyokong kerajaan perpaduan tapi mereka tidak menerima mana-mana jawatan dalam kerajaan. Mereka memastikan lebih kepada mesra kepada kerajaan perpaduan, pada masa sama memastikan semak dan imbang dalam kerajaan itu dapat diberikan perhatian dengan lebih rasional. Maksudnya tidak ada politik bermain dengan sentimen agama, etnik dan sebagainya. Tapi memberikan fokus bagaimana untuk mengangkat martabat dan kepentingan rakyat itu diutamakan. During the interview, Anwar had claimed that there was neither a clear rejection nor a positive response to the invitation. However, past Deputy President Tuan Ibrahim Tuan Man has reportedly declined the offer. According to a report in the New Straits Times, Tuan Ibrahim claimed that the party had not received any formal invitation to join the government. He added that the party's stance remained the same and that it would not join the government even if it received an invitation in the future. While commenting on this, Hisamuddin said he believes that the negotiations for PAS to join the unity government took place behind the scenes and did not involve Tuan Ibrahim. Saya rasa dalam konteks ini dia ada, dalam perundingan ini ada pihak yang terlibat, ada pihak yang tak terlibat lah. Dan sepaham saya dalam konteks ini mungkin sosok seperti Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man tidak mempelopori dalam konteks berhubungan dan juga membina jambatan ataupun berunding dengan pihak kerajaan. Jadi dalam aspek pembuatan keputusan ini adalah masih lagi dalam fasa kedua-dua belah pihak meneroka ataupun menilai situasi, jadi mungkin pihak yang berunding itu lebih faham. Jadi mungkin belum sampai pada tahap untuk memutuskan dia. Kalau tidak ada angin masakan pokok bergoyang. Jadi dalam situasi timbul perlawanan PAS ni, saya yakin perkara ini berlaku
perundingan di sebalik tabir di antara dua belah pihak. However, Dr. Awang Azman believes that the invitation by Anwar was only done to see the response from the parties in the unity government. Previously, Progressive Democratic Party President Tiong King Sing had said that he disagreed with the idea of PAS joining the government, which he considered as being too extremist. BN Chairperson Ahmad Zahid Hamidi had also commented on the matter, saying that PAS needs to change its disloyal attitude before it can join them. Kalau kita lihat reaksi ataupun maklum balas daripada komponen dalam kajian perpaduan, ternyata memberikan reaksi yang kurang positif. Termasuklah pemimpin MCA, Wikasyong, kepimpinan GPS, yang kita faham sentimen mereka sebab mereka melihat PAS itu dilihat terlalu menggunakan elemen etnik dan agama untuk kepentingan politik, bukannya untuk memajukan masyarakat rakyat yang diwakili. Itu statement mereka dan ia perlu difahami dalam konteks sejarah PAS dalam mereka berpolitik dalam kebelakangan ini. Saya kira Anwar juga seorang pemimpin yang bijaksana. Beliau melontarkan idea dan beliau juga menunggu maklum balas, melihat reaksi daripada to test the water untuk melihat bahawa sejauh mana penerimaan oleh pemimpin-pemimpin komponen yang lain. Sebab akhirnya Anwar tetap akur kepada konsensus, iaitu mereka juga bersetuju untuk tidak bersetuju apabila membuat keputusan. Jadi ini bergantung kepada konsensus pula. Jadi lontaran daripada Perdana Menteri itu, cadangan idea tersebut dilontarkan terpulang kepada komponen-komponen lain seperti GPS, MCA, sama ada mereka mahu menerima atau tidak. Jadi inilah orang kata Anwar ni, saya kata dia berjiwa besar. Pada masa yang sama beliau terbuka, akhirnya beliau akan tertakluk kepada persetujuan ataupun konsensus bersama komponen lain sebelum perkara tersebut benar-benar untuk dilaksanakan ataupun dimuktamadkan. Although the final decision rests in the hands of Anwar and PAS, Hisamuddin believes that if PAS accepts the invitation, the Perikatan Nasional Coalition will definitely be affected. Politik juga sudah ya. Dalam konteks ini kita boleh sampaikan bahawa dia akan memberikan kesan kepada gabungan pemangkang iaitu Blok Perikatan Nasional. Sikap PAS ini juga sebenarnya akan merugi hubungan di antara PAS dan Bersatu. Itu yang menarik kalau kita lihat dalam dinamika yang akan berlaku sekiranya PAS menerima tawaran untuk menyertai kerajaan perpaduan. Meanwhile, Dr. Awang Azman, who is also a lecturer at University Malaya, said he believes opposition leaders will gradually support Anwar if he can prove his leadership by revitalizing the economy and implementing policies for the people. Tapi sekarang ni apabila sudah cukup majoriti dan kita lihat kajian perpaduan ini boleh bergerak ke depan lagi, dan saya kira apabila mereka boleh buktikan dalam masa 2 hingga 3 tahun ni, apabila terutama dalam tempoh 3 tahun nanti, saya kira kerajaan itu semakin kukuh dan semakin meningkat dari segi kepercayaan rakyat. Saya kira secara automatiknya sokongan juga akan bertambah. Jadi saya kira ketika itu apa yang Anwar perlu ialah menunjukkan sentimen, bukan saja sokongan daripada perikatan terhadap kerajaan perpaduan, tetapi pemimpin pembangkang pun dijangka akan menyokong beliau. Ada sebahagian daripada pembangkang turut menyokong beliau sebab dasar yang ditunjukkan, kepimpinan yang dipamparkan dan juga prestasi dan juga pencapaian yang dapat direalisasikan dengan lebih baik dalam tempoh 3 tahun ini. Saya percaya ini dijangka akan berlaku. PAS is holding its annual General Assembly from 18th to 22nd October in Shah Alam, Selangor. The issue is expected to be a topic that will be brought up by delegates. Whether they will accept it or not could be known after that. This report was brought to you by Ahmad Amir Azim for Kini TV.